Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda semua yang dah join live kita pada malam ni. Hai semua. Saya harapkan semangat yang sangat-sangat positif daripada anda semua. Okey, so tahniah kepada yang dah masuk awal. Seperti biasa, anda pun dah biasa kan? Jom kita sama-sama sharekan live ini supaya kita dapat bantu rakan-rakan kita yang lain. Alright. So anda semua orang kata yang berhati mulia, anda boleh sharekan dulu. Tahniah sebab anda dah masuk awal. Okay. Saya nampak dekat sini ramai. Alright. Nur Insyira, Aminah, Wanur Nadia, Zuri Zaini, Mazni, Sadria, Ira, Nur Azima, Aziza Mamat, Farida Seliman. Alhamdulillah. Okey, so seperti biasa anda boleh sharekan dulu live ini supaya kita dapat bantu rakan-rakan kita yang lain. Okey, yang mana tajuk kita pada malam ini. Sekali lagi saya nak beritahu tajuk kita malam ni cara jahit kebarung. Saya pun dah berada kat mesin jahit. Okey, saya tak nak tunggu lama-lama. Okey, pastikan seperti biasa anda semua boleh sharekan live ini kepada grup-grup. Dan juga anda boleh share di wall anda dan juga boleh tag rakan-rakan. Okay, terima kasih kepada anda semua. Azniya Ramli, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masita Mat Said, Fatimah Abdullah, Zaitun Muda, Rohaini Rahim. Okay, anda semua yang setia bersama Tizaza yang betul-betul nak belajar, saya ucapkan tahniah. Okay. Sebelum kita mula, anda boleh cek tak sound dekat kita, dekat Tizaza ni okey tak? Boleh komen kat bawah. Cepat, boleh komen dengan pantas. Sila komen dengan pantas. Okey, sama ada kita punya sound okey, line okey. Fazila Abdul Aziz, hai semua. Hai. Okey, alhamdulillah. Okey, cun Sarifah Karim, Siti Rauda, okey cun. Roja Abdullah, Roja Abdul. Okey, Roja Abdul, kita ada Aisyah Abdul Aziz. Okey Alright, semua cakap sound okey. Okey, so satu lagi saya nak anda respon sama ada video kita yang sekarang. Okey, kalau nak dibandingkan dengan dulu, adakah anda suka? Kalau suka, boleh komen suka. Boleh tak sebelum kita mula? Okey, kalau suka dengan video ataupun anda punya orang kata apa, dekat live anda tu anda nampak suka, boleh komen suka. Azia binti Ahmad, Assalamualaikum cikgu dan sahabat. Fatimah, Siti Fatimah. Ramai nama Fatimah kat sini. Azmah, Ida Nasri, Rohaini. Okey, Melaka lain. Okey. Suka. Okey, terima kasih. Cik Maria, Sarifah, Siti Nur Badaria, Roja Abdul, Nur Insyira, Nur Muhammad, Nur Azmah, Syahida, Asma, Haryani, Izaza Taylor. Suka. Okey, Zalifa, Salbia, Miralan, Alice Kimon, Sarifah. Okey, alhamdulillah. Alright. Alright, dulu kita kalau nak bandingkan dengan sekarang dulu memang kita sangat-sangat struggle. Alright, nak pegang kamera lagi bergegar-gegar, betul tak? Tapi alhamdulillah sekarang ni kita orang kata apa? Kita upgrade supaya kita nak bagi kepuasan kepada anda semua. Okey, atas support anda semua, alhamdulillah kita dapat upgrade sedikit demi sedikit untuk kita berikan video yang lebih jelas, yang lebih clear dan yang lebih orang kata puas hati. Dan insya-Allah di kemudian hari nanti kita akan update lagi supaya orang kata bila anda tengok tu boleh nampak macam clear ataupun clean. Macam Cikgu Tini ada kat depan anda. InsyaAllah doakan.
Alright, so tanpa melengahkan masa, yang baru masuk anda boleh teruskan bantu rakan-rakan yang lain dengan cara anda sharekan live kita. Bantu juga orang lain untuk kita sama-sama belajar. Malam ni, adakah anda sudah bersedia? Saya tak nak orang kata berborak panjang lebar, so saya nak teruskan dengan kelas kita. Cara jahit, kita ada buat 2 part Okay. Part pertama, part 1 dan part 2. Sebab kan kalau kita jahit sampai siap, saya tak nak jahit laju-laju sebab tujuan saya buat live, saya nak anda faham. Bukan saya nak jahit semata-mata anda tengok saja tapi tak faham. Alright, so saya akan buat 2 part. Saya akan tunjuk satu persatu supaya anda faham. Boleh ke boleh? Okay, boleh ke boleh? Terima kasih kepada yang dah share. Okay, terima kasih kepada yang dah share. Alright. Nur Azma Othman, Alhamdulillah. Terima kasih cikgu sentiasa bagi yang terbaik untuk kami. InsyaAllah. So, anda boleh doakan supaya kita dapat upgrade lagi. Okay. Kita dapat upgrade lagi. InsyaAllah, Tizaza akan bertahan untuk membantu ramai orang kat luar sana. Yang mana nak belajar jahitan, nak minat menjahit tapi tak tahu kat mana nak belajar. Dan dengan sekarang situasi COVID lagi kan, so kita boleh belajar secara online sahaja. Okay, no problem. Alright? Okay. So, boleh So, saya akan mulakan kelas kita pada malam ni dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Fazila Abdul Aziz, terbaik cikgu. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay. So, seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas saya dah beritahu kepada anda semua, pastikan kita dah jahit tepi. Okay, pastikan kita dah jahit tepi. Anda punya setiap bahagian. Bahagian depan, bahagian belakang, bahagian pesak, bahagian kekek. Pastikan dah jahit tepi. Kecuali bahagian tengkuk. Kecuali bahagian tengkuk. Alright. Siap-siap dulu jahit tepi. Senang. Okay. So, saya akan mula. Kita buat 2 sesi sebab saya nak anda faham. Yang mana dah siap potong kain tu, saya ucapkan tahniah. So, kita boleh sama-sama jahit pula. InsyaAllah. Tahun ni baju raya kita semua fashion-fashion yang terkini. Okay. Anda semua mampu jahit sendiri, insyaAllah. Okay, so kita seperti biasa saya masukkan benang dulu. Sekiranya anda ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan, anda boleh drop dekat ruangan komen. Nanti kita akan baca. Okay, kalau boleh tak nak soalan yang ulangan lah, suruh saya ulang. Penat saya nak ulang. Tertinggal jauh kan saya ulang. Sian kawan-kawan yang lain. Pastikan soalan yang orang kata membantu sahabat-sahabat yang lain juga. Boleh ke boleh? Okay. Yang baru masuk, saya ucapkan tahniah. Dan seperti biasa anda boleh sharekan. Alright? Sharekan live ini. Jangan lupa. Untuk kita bantu orang lain juga. Mana ada pergi letak? Alright, so kita ada, terima kasih ramai yang baru masuk ni. Sebab sebenarnya saya tak nak melengah-lengahkan masa sebab tu kita nak sahabat-sahabat kita ataupun anda semua yang ada dalam live kita ni bertindak pantas. Maksudnya bila dah masuk tu seperti biasa anda boleh sharekan dulu. Jemput kawan-kawan kita, bantu orang lain juga, okay? Hasma Jalil, Assalamualaikum cikgu dan semua. Syahidah Ilida. Boleh. Okey, so saya tak nak melengahkan masa. Okey, sebelum kita nak jahit, saya tutup dulu. Okey, sebelum kita nak jahit, macam saya cakap tadi, pastikan jahit tepi keliling. Pastikan jahit tepi keliling. Nampak tak macam yang saya tunjuk ni adalah bahagian depan.
Nampak? Saya dah jahit tepi, dah siap jahit tepi. Kecuali bahagian leher. Ini tak payah jahit tepi. Okay, kalau dah cikgu saya dah terjahit tepi, tak apalah. Okay, tak adalah orang kata kalau anda dah jahit tepi anda kena tetas balik. Tak perlu. Tapi kalau misal kata anda belum jahit tepi, bahagian ni tak jahit tepi pun tak apa. Sebab ini bahagian dalam kelipit dia. So dia tak nampak. Boleh ke boleh? Okay, so bahagian ni dengan bahagian dekat sini tak perlu jahit tepi. Ni bahagian bahu kena jahit tepi lah. Alright. Kedua-duanya jahit tepi. So, ini bahagian belakang. Okay, nampak tak? Bahagian belakang ni semua saya jahit tepi. Kecuali bahagian leher sayang. Okay, kecuali bahagian leher tak perlu jahit tepi. Sebab apa? Leher ni nanti kita nak cantum dengan bahagian depan tu nanti. Bahagian tengkuk depan. Nanti saya akan tunjukkan cara-caranya bagaimana. Okay, so anda perlu jahit tepi. Kemudian jangan lupa kita punya bahagian pesak kita. Pesak kita keliling perlu jahit tepi. Keempat-empat. Pesak kita ada 4 ya, jangan lupa. Alright, ini pesak dia. Bahagian bawah pun kita jahit tepi. Okay, nampak? Keliling sayang. Jahit tepi semua. Alright, keempat-empat pesak kita. 1, okay, 2, 3, 4. Ada 4 pesak kita. Jahit tepi semua. Alright. Kemudian kita ada kekek. Ini namanya kekek sayang. 4 segi je. Okay. Kekek ada 2. Jahit tepi keliling. Jahit tepi keliling. Alright. Kemudian bahagian tangan. Saya cari mana tangan saya ni. Tangan kita ada 2 keping sayang. Okay. 2 keping. Okay. Mana tangan saya lagi sekeping. Okay. Tangan kita ada 2 keping jahit keliling. Okay. Jahit keliling sayang. Alright. Okay. So, kita akan terus mula kelas kita. Boleh ke boleh? Okay. Boleh ke boleh? Cuba komen sekali lagi. Saya nak komen tu laju. Boleh tak? Seorang sekali komen. Boleh ke boleh? Kita dah mula dah untuk kita bantu anda bagaimana cara kita nak jahit kebarung. Okay, so lepas ni anda semua boleh buat baju kebarung sendiri. Boleh buat untuk saiz anda. Boleh buat untuk anak-anak kan? Boleh. Mas Hayu, Azlina, Nur Alhamdulillah laju. Lin Fatimah, Syida, Fazila, Roja. Jasmine Abdul pula. Sorry, nampak dah tersasul dah sebab nama tu laju sangat. Okay, so saya akan terus mula Okay, untuk first kali, pastikan anda kita settlekan bahagian yang kecil-kecil dulu. Maksudnya macam mana? Kan kita ada pesak, kita ada kekek, kita ada bahagian tangan. So, kita settlekan bahagian tu dulu. Senang kita dah cantumkan. So, tak adalah benda tu bercerai banyak sangat. Okay, kita dah satukan dia, senang. Tak adalah kita nampak benda tu pecah-pecah banyak sangat. Okay, so kita cantumkan. Alright, saya akan tunjukkan satu persatu. Kita cantumkan dulu pesak dengan kekek. Alright, buat nota. Siapa yang ada nota, buat nota. Tulis nota, jangan lupa. Okay, saya tunjukkan Ini pesak kita. Seperti yang saya beritahu, macam saya dah siap-siap tanda. Saya tahu ini bahagian lurus. Bahagian yang ada tanda ni. Mana kamera? Sini. Okay, bahagian yang ada tanda ni bermaksud saya akan cantum pada bahagian badan. So, bahagian yang sebelah lagi ni kita akan cantum dengan kekek. Okay, boleh faham Bahagian ni kita akan cantum dengan kekek. Okay, so bahagian serong. Senang kalau anda nak tulis nota, bahagian serong santum dengan kekek. Okay. So, kita ambil kekek kita tadi. Mana kekek saya? Benda ni memang kecil-kecil So, kena hati-hatilah. Kadang-kadang dia jatuh kan. Alright, so ini kekek kita.
Kamera, gulung kamera ni. Okay, so kita cantumkan bahagian kekek ni dengan bahagian serong kita punya pesak ni. Alright, nampak tak? Kita nak jahitkan daripada atas. Dia sama dengan baju kurung tau. Kita jahit daripada atas ni basi 1/2 inci. Jahit sampai bawah. Pastikan tinggal 1/2 inci kat bawah ni. Jangan jahit sampai habis. Ni cara kita nak buat kekek supaya kekek tu cantik. Alright. Daripada atas kita jahit sampai bawah ni. Tinggalkan 1/2 inci. So kita jahit. Saya tunjukkan. Basi 1/2 inci sahaja. Okey, basi 1/2 inci sahaja. Matikan jahitan. Okey, matikan jahitan yang tak perlu ni terus buang. Matikan jahitan daripada atas tadi. Kemudian sampai bawah pastikan tinggalkan 1/2 inci. Ingat tinggalkan 1/2 inci. Alright, slow-slow sebab kita nak tinggalkan 1/2 inci. Kalau tak biasa tanda sayang. Okey, matikan. Dah tinggalkan 1/2 inci, matikan. Alright. So kita bukakan dia. Okey. Pastikan anda share bantu orang lain. Mudah-mudahan dengan cara anda share kita dapat bantu lebih ramai orang kat luar sana. Okey, nampak tak? Daripada atas kita matikan, jahit sampai bawah. Dekat bahagian bawah ni tinggalkan 1/2 inci sayang. Nampak tak? Saya tak jahit sampai habis. Kita tinggalkan 1/2 inci. Nampak ni? Saya tinggalkan 1/2 inci sebab kita nak cantumkan pesak sebelah lagi. Alright, boleh faham Jangan cantum sampai habis sampai bawah. Tak akan jadi pesak anda nanti. Tak cantik nanti. Okey, so caranya beginilah. Okey, so kita ambil pesak satu lagi. Pastikan bahagian yang sama. Jangan pula sebelah ni anda cantum sebelah serong. Sebelah lagi ni anda cantum sebelah yang lurus. So, tak akan jadi baju anda tu nanti bila dah jadi baju dia akan nampak terpusing sedikit, sengit. Alright? So kena cari bahagian yang sama juga, serong. Sebab tu saya cakap mesti tanda. Supaya kita dapat tahulah bahagian kita tanda ni kita nak cantum dekat bahagian badan nanti. Badan kebarung kita. So bahagian serong ni yang kita nak cantum dengan kekek. Boleh faham tak ni? Jangan sampai tersalah. Kalau tersalah satu, maknanya dua-dua pesak kita salah. Okey? Kalau salah satu, memang dua-dua pesak kita salah pasang, kenalah buka balik. Buat yang baru. Okey? Buka balik, tetas balik, cantum yang baru. Okey, dekat sini. Kekek yang lagi satu ni, kita samakan dia. Letak dekat pesak yang bahagian serong sayang. Okay, saya ulang banyak kali. Okay, supaya anda faham. Letak dekat bahagian serong, kemudian kita akan jahit sampai dekat sini. Rasa dengan jari. Okay, rasa dengan jari. Nanti saya tunjukkan. Okay, kalau anda nak dapatkan pesak dengan kekek yang cantik ni, pastikan bila anda matikan jahitan, betul-betul terletak dekat sebelah dia. Okay. Alright, boleh tak ni? Okay, boleh ke boleh? So, saya akan tunjuk. Basi sama. 1/2 inci juga. Letakkan. Pastikan matikan jahitan ya. Matikan jahitan. Kita jahit. Jangan menarik kain ya. Saya selalu pesan. Kain pun orang kata kita kena belai dia. InsyaAllah bila kita belai dia, kita pakai insyaAllah selesa. Okey. Kita cantumkan dia. Basi mesti sama.
Nampak tak? Bila kita buka, kita akan nampak kat sini kan? Saya nak kita cantum betul-betul dekat sebelah dia. Jangan sampai tertindih kalau nak dapatkan bahagian cantuman pesak dan kekek ni yang cantik. So, kita boleh rasa dengan jari sayang. Okay, kita rasa dengan jari. Okay, nampak tak? Saya rasa dengan jari. Bila dah sampai dekat tempat tu, tak payahlah nak jahit laju-laju. Okay, pakai satu-satu. Mungkin lagi 2 atau 3 mata. So, matikan jahitan kat sini. Alright. Matikan jahitan. Okay, kita angkat. Saya nak tunjuk. Boleh rasa dengan jari nanti cuba try buat. Nampak tak? Kita temukan dia. Bukan kita tindih jahitan tu. Nampak tak? Saya tak tindih jahitan tu tetapi saya temukan dia. Alright? Boleh? Boleh setakat ni Kalau boleh komen boleh? Kalau boleh komen boleh supaya saya tahu anda faham. Okay? Kalau boleh komen boleh sekarang. Boleh? Yang baru masuk seperti biasa anda boleh share kan. Yang dah share kalau rasa saya nak bagi lagi manfaat pada orang boleh share lagi. Share kepada 10 grup, share kepada 20 grup terpulang kepada anda. Lagi banyak anda share, lagi besar manfaat yang anda beri pada orang lain. Boleh? Alright. So, terima kasih. Yang bagi love, terima kasih banyak-banyak. Yang orang kata beri respon pun saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Okay, so bila kita dah jahit, dah cantum dah kekek dengan pesak ni, bentuk dia akan jadi macam ni. Jahit dengan kemas. Lagi satu yang saya suka bila anda jahit dengan kemas. Bahagian basi ni jangan sekejap setengah inci, sekejap 10 inci, sekejap terlebih sampai 3/4, tak boleh Kena sama saja basi tu. Okay? Alright, so bila dah siap, kita akan cantumkan bahagian pesak dia pula. Okay, kita akan cantumkan bahagian pesak dia pula. Dan, satu lagi saya nak bagi tahu cara Cikgu Tini, kita akan mula jahit daripada bawah, bawa ke atas. Di tempat kekek, bawah kekek tu tadi. Okay, so kita jahitkan, saya tunjukkan potongkan ataupun gunting terus benda yang tak perlu. Daripada bawah, bawa ke atas. Nampak tak? Dia akan sama sayang. Dia akan sama. Jangan cakap cikgu nanti saya takut tak sama. Bila kita potong kain, okay, pola tu kita potong dengan cara yang betul, dia akan jadi sama sayang. Jangan takut. Okay. So, basi dia sama setengah inci. Jahit daripada bawah, bawa ke atas terus pada bahagian kekek. Ujung. Sama juga. Kita nak jahit betul-betul sebelah jahitan ni. Supaya kita punya bahagian cantuman tu betul-betul cantik. Jadi bucu yang tajam. Okay, so saya tunjuk secara praktikal. Okay, ni baru dia punya ni tau. Pesak. Okay, ada 2 pesak dia, kiri dengan kanan. Cantumkan dia, mula daripada bawah, matikan jahitan. Setengah inci juga basi dia. Nampak tak? Potong terus, yang tak perlu, benang-benang yang berjerumbai tu potong terus. So, saya akan jahit. Jangan tarik kain. So, dia akan dapat sama. Lagi satu teknik, janganlah anda jahit terus, jahit sampai atas tanpa kita acukan dia. Nampak tak cara saya jahit? Bila kita dah jahit sikit, tengok balik, acukan dia. Tegakkan kain tu semula. Baru kita jahit semula. Itu cara jahit yang betul. Okay. Okay, nampak tak? So, kita jahit sampai habis.
Okey. Sampai atas ni. Kamera. Sampai atas ni kita punya jahitan dekat sini, pastikan kita jahit. Matikan jahitan daripada yang kita nak jahit ni. Matikan betul-betul dekat bahagian cantuman pada kekek kita ni. So, kita jahitkan. Tak perlu laju-laju sayang. Jahit slow-slow. Sebab kita nak bagi bahagian ni cantik. Okay, kita nak bagi bahagian ni cantik. Lagi satu, bila jahit jangan sampai bahagian kekek kita tu bocor. Kita tak nak tiba-tiba ada berlubang kat situ. Sebab apa tahu, ramai saya perhatikan bahagian ni bila kita tengok bocor. Okay. Dan juga orang kata baju kita tu tak tahan lama lah nanti. Dia mudah koyak. Okay. So kita nak dia betul-betul cantik macam ni. Dia tak bocor. Jangan pula bocor. Alright, nampak tak? Pastikan bucu dia cantik. Bentuk dia orang kata tajam. Okay. Alright. Saya perhatikan. Yang newbie anda boleh cuba banyak kali. Okay. Sambil-sambil buat tu. Sambil-sambil tengok saya punya video live ni. Buka balik. Okay. Sambil buat sambil tengok. Okay. InsyaAllah bila anda buat macam tu akan jadi. Jangan putus asa. Okay, nampak tak? So dah siap dah. Pesak dengan kekek yang kita dah cantumkan. Kemudian kita ambil bahagian tangan pula. Ini pun anda perlu berikan perhatian Okay, bahagian ni juga anda perlu berikan perhatian. Sebab kalau salah pasang, lain jadinya. Okay. Salah pasang, lain jadi dia. Okay. So, bahagian tangan. Bahagian tangan kita kena tahu mana bahagian yang kita nak pasang dekat atas bahu. Mana yang dekat bahagian bawah lengan. Kalau anda rasa keliru, kan kita buat macam ni. Bahagian yang lebar sikit tu maknanya paras dekat bahagian kita nak cantum kat bahu lah. Nampak tak? Dia lebih besar. Okay. So, yang ni kita nak cantum dekat bahu. Alright. So, saya nak tunjukkan macam mana cara nak cantum dia. Pastikan dekat mesin jahit ni anda letak macam ni. Saya tunjuk satu-satu sebab saya nak anda betul-betul boleh buat. Saya nak sangat bantu anda supaya anda betul-betul boleh buat. Okay, anda letak dekat mesin jahit macam ni. Ini, nampak dekat bahagian atas ni adalah yang kita nak cantum pada bahu. Yang ini, bahagian ini adalah bahagian bawah tangan. Bawah tangan kita ni. Alright? Ini dekat bawah. Ini dekat atas. So, kita ambil kita punya pesak ni yang kita dah cantum. Letak. Cara letak dia pun kena betul sayang. Pastikan buat nota. Kalau nak lukis, boleh lukis. Asalkan anda faham sendiri. Okay? Pesak, pastikan bahagian tepi. Kekek bahagian dalam. Macam ni letak dia. Okay. Pesak bahagian tepi, kekek bahagian dalam. Sebab apa saya tekankan? Sebab sepanjang pengalaman saya mengajar, ada pelajar dia keliru. Ada yang letak macam ni. Salah. Ada yang letak macam ni. Kekek kat luar, pesak kat dalam. Tapi bila dia dah jahit, dia tengok, alamak terbalik. Kena buka balik. Okay. So kita tak nak macam tu. Alright, bila kita jahit asyik kena buka, kita pun akan rasa macam stres lah kan, betul tak? So kita kalau boleh jahit kita tak nak asyik nak tetas je kan. So kita buat dengan teliti, letak dekat sini. Buat nota, mana yang newbie pastikan anda buat nota. Saya yakin newbie pun boleh jahit, tak ada masalah. Alright, pesak bahagian tepi, kekek dalam. Ingat macam tu je. Nampak tak letak dia? Macam ni letak dia, okey? Boleh? So, kita jahitkan. Jahitkan daripada sini, setengah inci. Daripada kita punya pesak ni, jahit. Sampai ke kekek kita, sama juga. Bahagian bawah ni, tinggalkan setengah inci. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Cuba komen. Yang baru masuk, anda boleh
bayar yuran dengan cara anda share. Kelas ini adalah 100% percuma untuk anda. Okay, so kita galakkan untuk anda share supaya kita dapat bantu lebih ramai orang. Okay, boleh Sama juga macam kita cantum pesak dengan kekek tadi. So, kita tinggalkan setengah inci dekat bahagian bawah ni. So, saya tunjukkan. Buangkan segala yang tak perlu ni. Alright. So, kita jahitkan. Basi setengah inci. Setengah inci, masa nak jahit tu matikan jahitan. Okey, so kita jahitkan. Sama juga jangan tarik kain sayang. Itu salah satu, orang kata salah satu cara bagaimana nak dapat jahitan yang cantik. Okey, jangan suka tarik kain. Buangkan terus yang tak perlu ni. Dekat bahagian ni tinggalkan setengah inci. Sama juga tinggalkan setengah inci. Lepas tu matikan. Matikan. Alright. Okay, nampak tak? Tinggalkan setengah inci. Nampak saya dah tinggalkan setengah inci kat sini. Kita tak jahit sampai habis tau. Tinggalkan setengah inci. Untuk kita cantum sebelah lagi. Okay? Alright. So, saya tunjukkan lagi macam mana nak jahit cantum sebelah lagi. Anda letak balik macam ni. Ni saya ajar untuk newbie sekali supaya kita nak anda semua faham. Okay? Kedudukan dia macam ni. Alright? So, bila kita nak jahit sebelah lagi, senang saja sayang. Ambil. Kedudukan dia sama juga. Pesak sebelah tepi, kekek sebelah dalam. Ambil bahagian ni. Tarik ke sini. Tarik ke sebelah lagi. Kedudukan dia tetap sama. Nampak? Pesak luar, kekek duduk belah dalam. Sama. Okay? Pesak dekat luar, kekek duduk sebelah dalam. So, kita jahitkan. Bahagian sebelah lagi, cara nak jahit, kita kena mula daripada belakang macam ni. So, kita boleh rasa dengan jari. Bahagian bawah ni. Sebab kita nak cantumkan betul-betul dekat sebelah dia. Okay. Sama juga macam kita cantum kekek dengan pesak tadi. Boleh ke boleh? So, saya tunjukkan secara praktikal. Basi sama setengah inci. Setakat ni boleh ya? Ada soalan anda boleh letakkan di ruangan komen. Soalan-soalan yang membantu orang lain, saya akan bacakan. Bahagian basi, pastikan buka. Bahagian basi mesti buka. Kita tak nak tutup basi tu. Nanti senang nak iron. Dan satu lagi, baju lebih kemas. Okay, bukakan basi. Rasa dengan jari kalau dah sampai dekat bahagian ni kan, cara dia bagaimana? Anda boleh rasa dengan jari. Okey, nampak? Sampai dekat bahagian ni, rasa dengan jari. Okey, so matikan jahitan. Anda boleh rasa dengan jari. Cuba buat. Sebab tu saya cakap bila kita dah belajar, cuba buat. Apa yang saya maksudkan dengan rasa dengan jari, hanya orang yang buat saja yang boleh tahu. Betul tak? Bila saya cakap rasa dengan jari, orang yang buat tu je lah yang boleh tahu. Bila kita cakap rasa dengan jari. Okay? So, ini hasil dia. Kita temukan dia. Bukan tindih temukan. Nampak tak? So, dia akan jadi bentuk yang cantik lah.
Okey? Boleh nampak Kita tindihkan dia. Jadikan dia bentuk V yang cantik. Boleh ke boleh? Dan yang terakhir kita cantumkan bahagian tangan dia. Daripada bawah, bawa ke atas. Sama juga. Okey, daripada bawah lengan ni, bawa ke atas. Sampai sini kita nak jahit. Okey. Alright, so saya tunjukkan. Basi tetap sama. Setengah inci. Nah, untuk basi ni baju untuk baju kebarung ni basi dia memang setengah inci saja. Kecuali bahagian bawah tangan dengan bawah baju. Sama, basi dia sama dengan baju kurung. Kebarung ni juga adalah baju tradisional Okey, kita jahitkan. Buang terus yang tak perlu. So kita jahitkan. Nampak tak? Dia akan jadi sama je. Ada orang risau. Dia takut macam tak sama. Okay, jangan risau. Sebab apa? Kalau kita potong kain tu betul, ikut pola yang betul, insya-Allah dia akan jadi sama. So kita jahitkan saja sampai ke bahagian cantuman ni. Okay. Sampai sini betul-betul cantumkan dia. Matikan. Dah cantum, matikan. Temukan dia Jangan sampai bocor. Itu masalah orang yang selalu jahit baju ni. Bocor dekat bahagian penjuru-penjuru ni. Okey, so saya nak tunjukkan. Inilah dia. Kekek yang dah dicantumkan dengan pesak. Ini nama dia kekek. So bila kita dah cantum, dia akan jadi bentuk macam ni. Dia jadi 3 segi. Okey, dia akan jadi 3 segi. So inilah yang dinamakan kekek dan ini yang dinamakan pesak. Yang dah dicantumkan dengan tangan. Sebab tu saya cakap selesaikan bahagian ni dulu supaya tak adalah kita nampak baju kita ni banyak sangat pecahan. Kan? Bila kita tak cantum bahagian ni, nampak macam banyak sangat pecahan untuk baju kebarung ni. Alright, so saya nak tunjuk sekali lagi bahagian ni. Pastikan jangan bocor. Semua tempat jangan bocor. Nampak tak? Dekat sini tak boleh bocor. Pastikan jahit dengan cantik. Dekat sini jahit dengan cantik. Bawah ni pun sama. Okay, sebab saya perhatikan ramai yang jahit kat sini bocor. Tiba-tiba ada lubang angin pula kat sini. Okay, kat sini ada lubang angin pula. So itulah teknik dia supaya anda jahit dengan cantik. Okey, inilah dia. Alright, so anda kena jahit kedua-dua bahagian lah. Dia ada 2 part Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. So cantumkan semua dulu. Saya cantum satu saja sebab kita nak tunjukkan kepada anda. Dan satu lagi masa terus berjalan. Okey, kita tak nak panjang-panjangkan sangat. Nanti sebab cara dia sama je. Kiri dengan kanan sama. Okey. So saya tengok dekat sini. Yang baru masuk anda boleh sharekan ni sayang. Hanita Izzat. Basi cantuman antara pesak dan kekek memang perlu dibuka. Kah cikgu bila dicantum pada tangan? Ya sayang, mesti kena buka. Jahitan kita lebih cantik. Lagi satu nanti senang kita nak iron. Alright. Fazila Abdul Aziz, cantik cikgu jahit. Anda pun boleh buat. Semua orang boleh buat jika anda tengok dengan betul, dapat belajar dengan betul. Oh, saya tak boleh tengok yang atas. Alright. Okay, so saya akan teruskan dengan cara nak cantum bahagian kelepit. Untuk bahagian badan, bila kita dah selesaikan kedua-dua bahagian, untuk bahagian tangan kita, okay, anda selesaikan bahagian satu lagi, ketepikan dulu. Kemudian ambil bahagian badan depan dengan belakang. Kita akan cantumkan, saya akan tunjukkan kat sini. Ambil bahagian depan dahulu. Bahagian depan ada 2 keping kan? So ambil dulu bahagian depan. Sebab apa? Okay. Mana bahagian depan kita? Ni bahagian depan. Ambil dulu. Dan satu lagi bahagian depan. Mana dia? Ini dia. Okay, ambil dulu. Yang ni ketepikan.
Ambil bahagian depan, saya nak anda jahitkan bahagian atas ni. Okay. Dia punya, orang kata collar tegak ni. Bahagian atas sekali. Bahagian atas ni. Okay. Boleh nampak tak? Macam ni. Pastikan anda jahit setengah inci kat sini. Jahit dulu. Okay, so saya tunjukkan. Kamera okey. Bawah. Setengah inci basi. Ini memang cara dia anda kena selesaikan bahagian ni dulu. Basi setengah inci. Jangan lebih daripada setengah inci. Kalau tak nanti kita nak jahit bahagian tengkuk dia agak susah. Jahit dulu bahagian ni. Okey. Matikan jahitan. Alright. Okey, so saya dah cantumkan. Bila kita angkat, dia akan jadi macam ni lah. Kita dah cantumkan dua. Okey. Bila kita buka, dia akan jadi macam ni. Alright. Cantumkan dulu. Belakang dia macam ni. Okey. Cantumkan bahagian ni dulu. Depan dia macam ni. Alright. So, bila kita dah cantum, baru kita ambil bahagian belakang. Itu step pertama untuk cantuman badan. Step kedua, cantum bahu. Depan dan juga belakang. Okey, saya tunjuk cara dia macam mana Bahagian ni anda perlu, orang kata, jahit kemas-kemas tau. Kalau tak nanti, jahitan anda tak cantik untuk bahagian ni. So, kena jahit kemas-kemas. Ambil bahagian belakang, letakkan dekat sini. So, senang nampak tak? Setiap pecahan tu kita dah satukan dia. So, tak adalah orang kata apa, nampak banyak sangat pecahan kan? Buangkan segala yang tak perlu ni. Jahit benang-benang jahit tepi ni buangkan. Okey, saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat cara yang senang. Right. Ambil bahagian bahu, cantumkan bahagian bahu dahulu. Okey, cantumkan bahagian bahu dan bahagian tepi ni kita adakan basi dia berapa ya? Yang kita buat basi suku inci saja untuk leher. Okey, suku inci untuk leher. So, kita jahitkan. Jahitkan bahu sahaja sayang. Leher kemudian. Basi setengah inci. Jahit matikan. Okey, bahagian ni jangan tarik kain Hati-hati jahit bahagian ni. Bahagian leher, tengkuk tinggalkan basi suku inci. Okey, rasa dengan jari. Suku inci je bahagian tengkuk tu. Okey, tengok sikit. Okey, matikan. Saya tunjukkan apa yang saya maksudkan tinggal suku inci. Okey, ni dia maksud saya. Bahagian tengkuk tinggalkan dalam suku inci. Okey, tinggalkan dalam suku inci. Sebab kita nak jahit bahagian tengkuk dia. Alright. Kemudian tinggalkan dulu bahagian tengkuk ni kita tinggalkan dulu. Selesaikan kedua-dua bahagian bahu. So kita ambil bahu sebelah lagi. Kat sini. Okey, bahu sebelah lagi dekat sini. Sama juga kita jahit.
Senang saja sayang, jahit bahu kiri dan kanan dulu. Tetapi cara mesti betul, jangan suka tarik kain. Okey, so kita jahitkan bahu sebelah lagi. Selesaikan kedua-dua belah bahu dulu. Yang baru masuk, kita orang kata segarkan mata kita. Yang baru masuk, anda boleh sharekan yang dah share. Kalau rasa nak share lagi, anda boleh sharekan lagi. Sambil-sambil tu anda beri manfaat pada orang lain juga. Boleh ke boleh? Kita bantu antara satu sama lain. Okey? InsyaAllah. Supaya kita punya, orang kata apa, majlis kita ni mengalir. Ramai orang yang boleh belajar. Basi setengah inci sama juga. Matikan jahitan. Okey. Jahit sampai hujung bahu. Tinggalkan suku inci. Siapa yang nak belajar, kita ada kelas minggu ni kita ada kelas baju Melayu. Siapa yang excited nak belajar baju Melayu yang nak buatkan untuk anak, nak buatkan untuk suami tahun ni, tunggu sampai habis. Kelas baju Melayu adalah percuma 100% untuk 1000 orang yang terawal. So kalau nak tahu info dia, anda kena stay sampai habis. Sebab apa tahu? Kita ada orang kata extra bonus kelas luas leg. Kalau nak tahu macam mana nak join, anda kena stay sampai habis. So anda dah boleh belajar baju Melayu dengan luas leg lah. Tetapi kena stay sampai habis. Sebab tu saya minta share banyak-banyak sebab kita nak bantu orang lain juga. Okey, kita jahit sampai bahagian hujung hujung bahu ni Hujung bahu tinggalkan suku inci. Jangan lupa, tinggalkan suku inci. Matikan jahitan. Tinggalkan suku inci, matikan jahitan. Senang ke senang sayang? Cuba komen. Cuba komen. Kalau senang, cuba komen senang. Saya suka. Sebab saya nak, bila saya mengajar, saya nak respon daripada anda. Nanti kita ngajar-ngajar rupanya ada yang tak faham. Aliza, cantik dan kemas. Nur Azma, insyaAllah. Ruzita, cikgu, saya tengok macam baju kurung. Kurung ke kurang? Macam baju kurung. Dia punya pesak memang macam baju kurung. Ini nama dia kebarung. Okey? Teratak hijab labuh. Boleh cikgu. Haliza, cantik bertemu cantik. Ya, betul. Rohani Hani. Fazilan nak buat untuk cucu. Nampak tak? InsyaAllah. Saya doakan memang boleh. Semua orang boleh. Okey, senang-senang. Fauziaji, Salma, Ida, Zaza, Siti Khadijah, Norlina, Ima Gemilang. Alhamdulillah. Okey, so kalau senang saya akan teruskan untuk kita buat bahagian tengkuk macam mana. Alright, Salia Muhammad Rashid, senang. Norani Ibrahim, senang. Dekat sini ada orang baru ke? Ada ke yang baru mengenali Tizaza? Cuba komen. Ada tak orang baru kat sini? Cuba komen, saya baru join. Cuba komen, saya baru. Saya first time. Tulis, saya first time. Ada ke? Okey. So, saya tunjukkan bahagian tengkuk dia. Nampak tak? Tinggal bahagian tengkuk dia yang kita nak jahit. Sebab tu saya cakap bahagian ni kita kena hati-hati. Okey, untuk bahagian tengkuk ni. Untuk bahagian tengkuk, kita tengkuk belakang ni kita temukan dulu Sebab kita snapkan sedikit. Snapkan sedikit. Supaya kita dapat jahit dengan cantik. Snapkan sedikit. Sikit je. Alright. Okay. So, macam mana cara nak jahit saya tunjukkan. Nampak tak? So, kita dah jahit kan bahagian bahu.
Tinggal bahagian ni sahaja. Cara dia adalah ambil peniti, kita samakan dulu. Bahagian yang kita snap tu, samakan dengan bahagian yang kita jahit tengah ni. Okay, yang kita jahit tengah ni. Yang ni bukakan dia. Yang kita jahit tengah tu, kita samakan dia. Okay, penitikan. Sekejap. Jahit tengah ni. Bukakan dia kita nak bagi dia kemas. Letakkan dia macam ni. Penitikan. Samakan dia betul-betul. Bahagian ni anda kena fokus betul-betul. Tengok betul-betul cara saya buat. Okey, letakkan dia. Ambil peniti, penitikan. Samakan dia mana? Ha, sini. Okey, samakan Letak peniti dekat bahagian tengah tu. Cucuk dengan peniti. Okey, nampak? Ha, kita dah letakkan bahagian tengah. Okey. Alright. Lepas tu, kita tak nak bahagian belakang ni tegang. Snapkan sahaja sedikit. Dekat bahagian ni, snapkan sedikit. Pastikan dekat tempat yang kita dah jahit tu. Kita tak nak dia tegang. Dan sebelah lagi ni pun kita snapkan. Lebih senang kita nak jahit nanti. Okay, boleh nampak? So, dia senanglah kita nak jahit nanti. Okay, so cara nak jahit dia, kita mula daripada, dia senang macam ni tau. Kalau anda rasa anda confident nak mula daripada sini sampai ke sini, terus pun boleh. Pada saya lagi senang. Ada orang dia mula daripada tengah bawa ke sini, daripada sini bawa ke sini. Pun boleh. Mana-mana pun boleh. Tapi pada saya yang senang, kita kena hati-hati jahit daripada hujung ni sampai ke belakang ni. Leher tengkuk menghadap kita. Leher belakang maksud saya. Ni badan belakang kan? Ha, menghadap ke kita. Senang anda jahit. So, kita jahitkan. Boleh faham tak ni? Letakkan macam ni, kita start jahit. Jangan sampai berkedut bahagian ni Bismillahirrahmanirrahim. Kita start jahit. Mula jahit mesti matikan jahitan. Start jahit mesti matikan jahitan. Okey. Basi setengah. Basi suku inci sayang. Bukan setengah inci. Buka bahagian ni mesti buka. Buka kan. Bagi dia kemas. Jahit, kemas-kemas dan teliti. Basi suku inci. Ada yang first time. Magdalene N. Saya baru join cikgu, newbie. Dan saya rasa Magdalene pun dah dapatkan buku nak jadi pakar jahitan baru-baru ni. Tahniah saya ucapkan dan saya dah postkan dah pun buku Magdalene. Tunggu insyaAllah dalam minggu ni sampailah. Esok dia biasa 1 ke 3 hari akan sampai. Tahniah dan kita ucapkan selamat datang Mac. Selamat datang ke Tizaza dan insyaAllah kita akan sama-sama membantu anda untuk anda jadi pakar dalam bidang jahitan. Teruskan sertai Tizaza, pastikan like page kita supaya anda dapat orang kata info. Setiap malam kita akan live. Alright, tahniah kepada Mac. Okay, so kita jahitkan kat sini. Dengan teliti Pada bahagian ni memang anda kena jahit dengan teliti sayang. Jangan jahit nak cepat siap. Nanti hasilnya pun nampak tak saya perlukan bantuan jarum peniti. Okay, jarum peniti ni. Dia dapat membantu kita apa tahu? Bukan kita nak orang kata nak kelepitkan kain tu, tidak. Menahan kain tu. Nampak tak saya gunakan?
So, jahitan kita akan jadi cantik dan tak ada orang kata kain terlebih. Okay. Alright. Pastikan bahagian bawah buka. Kena tengok banyak kali sebab kita tak nak nanti bila kita dah siap jahit, rupanya dia terkelepit. Nur Syakila Yusof. Pun first time. Tahniah Syakila. Anda boleh like page kita. Okay, tahniah dan selamat datang ke DT Zaza. InsyaAllah kami akan membantu anda untuk jadi pakar dalam bidang jahitan. Alright. Nur Syakila Yusof. Saya pun first time. Tahniah. Hai Nur Syakila. Say hi. Sahabat-sahabat kita semua. Alright. Tahniah. Tahniah anda berada di tempat yang betul. Okay, saya teruskan nampak tak? So, bila kita buat dengan cara macam ni, tak ada pun orang kata apa, alah cikgu saya punya kain terlebih. Tidak. Hati-hati. Sedangkan saya pun jahit hati sebab kita nak jahitan kita tu kemas. Kita tak nak buat kerja 2-3 kali asyik tetas kan. So, kita jahit hati-hati. Matikan jahitan. Alright. So, kita dah matikan jahitan. Kita tengok balik. Nampak tak? Tak ada pun orang kata yang terlipat. Ikut macam cara yang saya buat, gunakan peniti untuk bantuan. Untuk bantu kita, orang kata apa? Tekankan kain tu. Bukan nak kelepitkan. Tekan orang kata supaya kain tu tak lari. Okay. So, dapatlah jahitan yang kemas. Okay, nampak? Belakang dia pun macam ni. Pastikan dia buka macam ni. Tak nak terlipat. Ni yang saya maksudkan bahagian ni. Buka, lebih kemas. Alright? So, tak ada pun bahagian yang terlipat. Bila kita dapat jahit yang cantik, bahagian dalam pun jadi cantik lah sayang. Nampak tak? So, senanglah kita nak bentukkan kelepit dia. Boleh ke boleh? Saya dah tunjuk satu-satu ni. Boleh ke boleh setakat ni? Dia akan jadi macam ni kejadian dia. Ni yang kita dah cantum depan dengan belakang. Okay? Ni dia kejadian. Ya, ini kita punya bahagian bahu. Yang berada di tangan saya, di jari saya ni bahu. Yang ini bahu sebelah lagi. Yang ini leher kita. Dia kejadian dia macam ni. Okay? Nanti saya akan tunjukkan pula macam mana nak buat kelepit depan dia tu. Alright? Okay, boleh nampak Ini bahu kita, ini bahu kita. Di sini bahagian leher. Yang tengah-tengah tu bahagian leher. Boleh ke boleh ni? Pastikan kemas, tak nak ada yang berkedut-kedut. Okay, pastikan kemas, tak nak ada yang berkedut-kedut. Sebelum saya teruskan kelas saya yang seterusnya, nanti kita akan ajar cara nak buat lipatan kelepit untuk baju kebarung. Okay? Untuk kelas seterusnya saya akan buat sampai siap. Kita dah cantum semua, senang. Okay? Untuk kelas esok. Esok hari apa? Hari Selasa. Saya akan tunjukkan pula cara nak buat kelepit dia macam mana. Ni bahagian dalam dia. Kejadian ni macam ni lah. Okay? Pastikan anda buat dulu macam ni. Okay? Alright? Saya ucapkan tahniah kepada anda kerana anda berjaya belajar sampai habis. Okay? Anda berjaya belajar sampai habis. Saya ucapkan tahniah kepada anda semua yang selalu share. Saya doakan anda, rezeki anda sentiasa mengalir seperti air zam-zam yang tak pernah, orang kata yang tak pernah putus. Alright? Dan saya doakan juga anda kaya dan berjaya dunia dan akhirat. So, akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang tu adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum.